نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب يسر ولا تعسر ربي وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وحلالا وواسعا برحمتك يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah. Yang telah memudahkan untuk kita bersama-sama pada tengah hari ini. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan khususnya dan umumnya untuk para hadirin semua, ya. Di mana pihak pengurusan telah sudi memberi laluan kepada saya bagi menyampaikan kuliah Zuhur, ya, tengah hari ini. Jadi para hadirin semua apa khabar? Sihat, ya? Masya-Allah, tabarakallah. Okey, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sempena kuliah Zuhur kita tengah hari ini. So saya telah pilih satu tajuk, ya, setelah ditanya oleh pihak pengurusan. So saya bagi tajuk iaitu berkait dengan fitnah yang akan berlaku di akhir zaman, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, actually sebelum tentang untuk faham tentang perkara berkait dengan fitnah yang berlaku di akhir zaman ni, actually dia ada punca sebab musabab dia, kemudian dia ada perjalanan dia. Macam mana boleh berlakunya fitnah, tuan-tuan, ya? Kerana fitnah ni dia tak berlaku just spontan begitu aja, ya. Dia ada punca sebab musabab dia, dia ada kaedah perjalanan dia, ya, macam mana perkara itu boleh berlaku dan berpunca daripada mana, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, actually untuk faham dengan detail perkara berkaitan dengan fitnah akhir zaman ni, tuan-tuan, puan-puan, ya, tuan-tuan kena faham salah satu tajuk yang berlawanan dengan fitnah akhir zaman, itu keamanan. Maksud keamanan di sini itu menjaga keamanan negara lah, ya. Kerana opposite bagi keamanan ni adalah fitnah, ya. Maksud fitnah di sini itu peperangan, kekacauan, ya, maksiat berleluasa, ya, melibatkan perpecahan, huru-hara, ya, yang mana berlaku di akhir zaman. Actually kita memang berada di zaman tersebut dah, tuan-tuan, puan, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, untuk faham tajuk berkaitan dengan fitnah ni, tuan-tuan puan kena faham satu tajuk lain, iaitu menjaga keamanan negara, ya. Ini perjalanan dia. Nak faham perjalanan macam mana fitnah tu boleh berlaku, kekacauan boleh berlaku, kaedah dia macam ni, ya. Dan di bawah tajuk menjaga keamanan negara ni, tuan-tuan, dia ada tajuk lain lagi. Itu tajuk tanggungjawab kerajaan melibatkan rakyat, jaga keamanan negara. Opposite bagi jaga keamanan negara, fitnah kekacauan yang akan berlaku di akhir zaman. Ya, actually semua bab ni, tuan-tuan dan puan, dibincangkan di bawah bab utama, tajuk utama itu tajuknya urus abih negara dengan cara yang betul. Di bawah tajuk urus abih negara dengan cara yang betul lah kita bincang perkara berkaitan dengan tanggungjawab kerajaan melibatkan rakyat, itu menjaga keamanan negara. Di bawah tajuk menjaga keamanan negara lah kita bincang perkara berkaitan dengan huru-hara, peperangan, perpecahan, ya, bala bencana, musibah yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan bincang bab inilah pada tengah hari ini, ya. Sebelum pada tu para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara asas yang perlu kita kena tahu, ya, antara yang mukaddimatul majlis, lepas tu, ya, beberapa prinsip-prinsip asas yang perlu kita kena tahu, kerana dengannya insya-Allah mudah-mudahan, ya, akidah kita tidak terpesong, iman kita tidak cacat, kita tidak jadi golongan yang sesat kefahamannya tentang Islam, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah. Jadi sebelum pada itu salam perkenalan daripada saya, ya. Dan tidak dikatakan kita berkenalan ataupun menghubungkan tali silaturahim kalau kita tidak kenal antara satu sama lain, ya. Actually saya pernah datang di Tower One ni, tapi bukan surau musim inilah, ya. Saya pernah datang di Cari Gali, ya, bulan Ramadan, ya, baru ni. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya biasa di Masjid Syakirin, Masjid KLCC itu. Saya salah seorang panel penulis khutbah berbahasa Inggeris Jabatan Agama Islam oleh Persekutuan, ya. Di mana dulu Tuanku Mizan waktu jadi agung dulu dia pernah datang di Masjid Syakirin ni, ya, untuk dengar khutbah dalam bahasa Inggeris.
Jadi khutbah tersebut saya yang buat dan saya yang baca pada hari tersebutlah, pada hari Tuanku Mizan datang. Jadi surau ni as first timer lah saya kat sini, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, salam kenalan daripada saya. Actually, ya, saya akan kenalkan diri saya pada tuan-tuan dan puan. Dalam masa yang sama saya pun nak berkenalan dengan tuan-tuan dan puan, ya. Kerana perantaraan berkenalan ni panjang umur murah rezeki, ya. Dan tidak dikatakan kita berkenalan ataupun kita tak akan mendapat virtues, kelebihan panjang umur murah rezeki kalau kita tidak ikut adab-adab dalam bab berkenalan ni, ya. Antara adab utama dalam bab berkenalan, kita kena kenalkan siapa diri kita, ya. Sama ada saya ataupun tuan-tuan dan puan, ya. Tuan-tuan boleh panggil nama saya Ustaz Zawari Ali ataupun Ustaz Haji Zawari Ali. Saya asal Kelantan, campur belah utara sikit, ya. Saya pernah belajar di Kelantan, South Africa, Yaman dan UAE, ya. Baik data kerjaya, saya pernah terlibat sebagai imam masjid, merupakan panel penggubal khutbah berbahasa Inggeris Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, merupakan panel muzakarah haji peringkat kebahasaan tabung haji, merupakan penceramah bebas bertauliah jaiz dan jawi, ya. Dan saya ada buat peniaga sikit, ada syarikat, ya, umrah haji. Jadi tuan-tuan, ya, dalam bab penyelesaian haji ni memang saya tiap bulan lah, kecuali pada bulan 9 ni rehat sekejap, lepas tu akan sambung bulan 10 semula kerana ada, ya, keberkatan ke Mekah bagi ibadat haji. Kalau mula daripada bulan 12 sampai bulan Ramadan memang tiap bulan 12 hari, 13 hari ke Arab Saudi, kat sini dalam 17 hari ataupun 16 hari. Jadi actually Arab Saudi dia is my second home lah, rumah kedua saya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ini biodata ringkas saya, ya. Kod saya 103. Apa pula Ustaz? 103 ni mudah je, kahwin 10 lagi 3. Ya. Kod saya 103, kahwin 10 lagi 3. Ya, takut ada nak buat apa ipar ke adik ipar ke boleh. Tak ada masalah. Kontak saya. Bergurau jangan marah, ya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak berkenalan dengan tuan-tuan dan puan, ya. Kontak nombor saya 0173481597. Ya, tuan-tuan nak tanya apa masalah, boleh kontak saya. Kalau WhatsApp tak ada syarat apa-apa, percuma. Ya. Kalau nak suruh saya call balik, kena top up RM10. Kerana ada setengah jemaah tu dia just bagi miss call aja. Dia just bagi miss call, dia suruh Ustaz call balik je. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena top up RM10. Saya boleh call balik. Gua aja marah. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun nak berkenalan dengan tuan-tuan dan puan, kerana berkat berkenalan ni panjang umur murah rezeki. Dan tak dikatakan berkenalan kalau kita tidak tahu nama antara satu sama lain. Ya, tak dikatakan berkenalan dan kita tak akan dapat kelebihan panjang umur murah rezeki kalau kita tak ikut adab dalam berkenalan tadi, ya, itu memperkenalkan diri kita kepada orang yang kita temui. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bincang bab yang kita nak bincang pada tengah hari ni, ya, berkait dengan fitnah akhir zaman, ya, actually dia ada hubung kait dengan bab pemerintahan, tuan-tuan, ya. Jadi perkara asas sebelum kita kena tahu kita berada dalam majlis ilmu, ya, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, perantaraan kita bersama pada tengah hari ni, pertamanya kita terlepas, ya, tuntutan wajib menuntut ilmu. Dan kita sedia maklum, ya, awal-awal perintah yang turun ke atas umat Islam dalam bab sejarah penurunan wahyu itu perintah belajar dan mengajar. Sebagaimana kita sedia maklum, awal-awal ayat yang turun surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 turun pada tahun 610 Masihi bersamaan dengan 17 Ramadan ataupun 22 Julai. Ini wahyu yang pertama turun. Turunnya di Gua Hira di Jabal Nur. Jadi actually bila saya bawa jemaah umrah haji, saya akan cerita dengan detail. Kebiasaan bila kita pergi umrah ataupun haji, kita akan ziarah Jabal Nur. Atasnya ada Gua Hira. Setengah orang dia panjat sampai naik Gua Hira. Jadi di sinilah awal-awal turunnya wahyu yang pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq turun pada tahun 610 Masihi bersamaan dengan 22 Julai 17 Ramadan. Dia perintah suruh kita baca, suruh kita belajar dan suruh kita mengajar kalau kita ada ilmu. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Kerana ya mana-mana masyarakat yang tinggi ataupun luas pengetahuannya, sama ada perkara berkaitan dengan keduniaan ataupun perkara berkaitan dengan akhirat, maka masyarakat tersebut akan maju. Ya, dan sebaliknya mana-mana masyarakat yang mundur tentang ilmunya, lemah kurang tentang ilmunya, sedikit tentang pengetahuannya, maka masyarakat tersebut akan mundur ataupun ketinggalan. Tak kira sama ada bab keduniaan.
Kalau kita ada ilmu tentang keduniaan tinggi, dalam dan luas pengetahuannya, kita akan maju dalam bab keduniaan. Ya, kalau kita dalam luas tinggi pengetahuannya bab akhirat dan Islam, kita akan maju dalam bab akhirat dan Islam. Jadi pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia. Ya, bahkan kita sedia maklum awal-awal ayat yang turun galakan tentang suruh kita belajar baca. Ya, kita ada ilmu kena ajar orang lain. Bahkan dalam ayat lain Allah Taala bagi tahu la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berpengetahuan dengan orang yang tidak ada pengetahuan, tuan-tuan. Tak kira kalau kita ada pengetahuan keduniaan, ya, kita akan dapat kebaikan tentang keduniaan. Tak sama kedudukan dengan orang tak ada pengetahuan tentang keduniaan. Ya, kita ada pengetahuan tentang akhirat dan Islam, tak sama kedudukannya tentang orang yang ada pengetahuan tentang akhirat dan Islam. Bahkan para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapat kebaikan dunia yang banyak, kita kena ada pengetahuan tentang keduniaan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, siapa nak kebaikan dunia fa'ni bil ilmu, dia kena ada ilmu. Ya. Sesiapa nak kebaikan akhirat fa'ni bil ilmu, juga dia kena ada ilmu kalau nak kebaikan akhirat. Dan sesiapa inginkan kebaikan kedua-duanya, dia nak kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka ke atasnya mesti kena ada ilmu tentang kedua-dua perkara tadi. Jadi penting peranan ilmu dalam masyarakat, dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan bermasyarakat, tuan-tuan dan puan, ya. Bahkan kita sering maklum, engineer biasa tak sama gajinya dengan engineer yang ada IR, betul ya? Sama tak gaji dia, tuan-tuan? Engineer biasa yang kerja kat Petronas ni kan, dia engineer biasa dengan engineer yang ada IR, engineer bertauliah. Sama tak gaji, tuan-tuan? Sama tak? Tak sama gaji dia, betul ya? Satu orang doktor biasa dengan doktor pakar, sama tak gaji dia, tuan-tuan? Sama tak gajinya? Tak sama gaji dia. Ya? Beza. Ya, begitulah seorang guru yang berijazah dengan guru diploma, tak sama gaji dia. Jadi nisbah kebaikan yang dia dapat gaji tadi bergantung kepada kelulusan. Ya, bergantung kepada ilmu yang dia ada. Jadi betul lah kata Sayyidina Ali, siapa nak kebaikan dunia, dia kena ada ilmu tentang keduniaan. Ya. Sesiapa nak kebaikan akhirat, dia kena ada ilmu tentang akhirat. Sebab tu kita tengok orang barat lebih maju dalam bab keduniaan, tuan-tuan. Adakah kerana Allah Ta'ala just bagi begitu aja kepada mereka bab keduniaan? Bukan. Kerana mereka dalam dan luas pengetahuan tentang keduniaan. Mereka pakar dalam bab apa dia? Kita tengok dalam bab teknologi, sains, mereka lebih maju dalam bab tersebut, ya. Mereka pakar dalam bab persenjataan, ketenteraan, mereka lebih maju dalam bab tersebut, ya. Jadi kita nak dapat kebaikan dunia, kita kena ada ilmu tentang keduniaan. Nak dapat kebaikan akhirat, kena ada ilmu tentang perkara berkaitan dengan akhirat. Dan yang uniknya, tuan-tuan, dengan ilmu ni kita akan mendapat panduan ke arah kebaikan. Contoh, kita ada ilmu tentang engineer kejuruteraan, kita akan dapat kebaikan atau panduan ke arah perkara-perkara berkaitan kejuruteraan. Betul, tuan-tuan? Betul? Ya, ini yang uniknya. Dengan adanya ilmu kita akan mendapat panduan. Ya, ada ilmu keduniaan, kita akan dapat panduan ke arah keduniaan. Tak kira dalam kerjaya apa, dalam bidang apa juga pun. Dan andai kata kita ada ilmu tentang perkara berkaitan dengan akhirat, kita akan mendapat panduan ke arah, ya, perkara-perkara berkaitan dengan Islam dan akhirat, ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya agar kita sentiasa diberi panduan dan petunjuk oleh Allah, mudah saja itu apabila kita kata nak buat apa juga kebaikan, kita kena ucap insya-Allah. Sebagaimana perintah ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ya, sama ada kita nak buat perkara itu dalam bentuk keduniaan atau perkara dalam bentuk akhirat, agar kita sentiasa diberi bimbingan oleh Allah. Mudah cerita, kalau kita nak jadi engineer yang berjaya, tuan-tuan, ya, kaedahnya dalam bab kita nak buat apa perkara berkaitan dengan kejuruteraan ni, jangan lupa bila kita nak buat apa juga kebaikan, kita kena ucap insya-Allah dengan izin Allah. Kita nak buat perkara berkaitan dengan akhirat juga, kita kena ucap insya-Allah. Kerana dengannya Allah Ta'ala beri jaminan untuk guide kita, untuk beri bimbingan kepada kita. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24, ayatnya auzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdini rabbi ila aqrab min hadha rashada. Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Asbab turunnya ayat ini, yang mana kebiasaan baginda Nabi SAW
Apabila baginda ingin melakukan apa jua kebaikan, Nabi akan ucap insya-Allah. Satu hari Nabi bersama dengan para sahabat dalam satu majlis. Kemudian Nabi kata, aku akan cerita kepada kamu wahai para sahabatku tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, tapi Nabi terlupa untuk ucap insya-Allah. Justru itu 2 minggu Jibril tak datang sampaikan wahyu. Selepas 2 minggu Jibril datang wahyu, Jibril bawa ayat ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Wahai Muhammad, jangan kamu kata kamu nak buat apa jua kebaikan. Jangan kamu kata kamu nak cerita apa jua kebaikan kecuali selepasnya wajib kamu kena ucap insya-Allah. Kerana dengannya Allah Ta'ala akan beri bimbingan dan petunjuk kepada kamu untuk melakukan kebaikan yang dikau kata dikau nak buat itu tadi. Ya, surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Jadi ini adalah kaedah khusus agar kita sentiasa diberi panduan ataupun hidayah oleh Allah. Bila kata nak buat apa jua kebaikan, sama ada dalam bentuk keduniaan ataupun dalam bentuk perkara berkaitan dengan akhirat, kita kena ucap insya-Allah dengan izin Allah. Kemudian bagi menafsirkan ayat ini, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang diberi apa jua kebaikan, ya, banyaklah, tak kira kebaikan apa yang dia dapat, ya, lulus dalam ujian ke, kejaya pangkat besar ke, gaji besar ke, tak kira apa jua kebaikan dia dapat, maka andai kata dia baca Masya Allah Tabarakallah, maka nescaya kebaikan tersebut akan diberkati oleh Allah. Ya, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan cuba perhati, sesengah orang Arab mereka tanpa stiker kereta Masya Allah Tabarakallah. Kalau tuan-tuan perhatilah, dia tak jarang tanpa stiker kalimah la ilaha illallah. Ya, kebanyakan mereka suka tanpa stiker kereta Masya Allah Tabarakallah. Dan setengah-setengah kedai itu mereka buat macam frame, letak kalimah Masya Allah Tabarakallah. Kerana actually kalimah tersebut boleh mendinding kita daripada hasad dengki. Ya, orang pandang kita dengan pandang dengki, kita akan kena musibah. Jadi kaedah nak melindungi harta benda kita, nak melindungi tubuh badan kita daripada hasad dengki orang dengki, maka perbanyakkanlah bacaan Masya Allah Tabarakallah. Dan dalam masa yang sama, bila kita diberi apa jua kebaikan, naik pangkat ke, ya, gaji besar ke, lulus dan apa jua ujian ke, apa jua kebaikan yang kita dapat, bila kita baca Masya Allah Tabarakallah, maka nescaya Allah Ta'ala akan lindungi hati kita daripada perasaan riak, ujub, sombong dan nak menunjuk. Yang mana kita sedia maklum, serta-serta kebaikan ni, kenikmatan yang kita dapat ni boleh membinasakan kita. Contoh Qarun dibinasakan oleh Allah dengan sebab harta yang banyak. Kerana harta yang banyak dia jadi sombong dan takabur, dibinasakan oleh Allah. Haman dibinasakan oleh Allah kerana pangkat, dia sebagai Perdana Menteri Firaun dibinasakan oleh Allah. Firaun kenikmatan kuasa besar, ya, dibinasakan oleh Allah. Bila ada kuasa dia jadi sombong. Jadi kenikmatan yang kita dapat ni para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak menjadi punca kita binasa dengan sebab datangnya perasaan riak, ujub, sombong, ya, kita kena banyakkan bacaan Masya Allah Tabarakallah. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, prinsip yang terakhir ataupun kaedah yang terakhir agar kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu khususnya apabila kita ditimpa apa jua bencana ataupun musibah, kita kena mesti perbanyakkan mewiridkan kalimah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 156 157. Ya, ayatnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah ayat 156 157. Maksud ayat, sesiapa yang mana apabila kami uji mereka dengan apa jua musibah, lantas mereka membaca kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ke atas golongan tersebut akan diberi salam dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan ke atas mereka akan diberi petunjuk. Maksud petunjuk di sini, Allah Ta'ala akan beri petunjuk untuk kita keluar daripada bala bencana ataupun musibah tersebut. Jadi selamatlah kita. Ya, Allah Ta'ala akan jaga perasaan kita supaya tak mengamuk, tak tentu hala, pressure tak tentu hala, ya, marah kat orang tu, marah kat orang ni. Ya, Allah Ta'ala akan buka jalan untuk keluar daripada musibah tersebut. Bila tuan-tuan membuat, apabila kita ditimpa apa je musibah, kita baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini adalah kaedah-kaedah khusus agar kita semua sentiasa diberi bimbingan oleh Allah
Sama ada perkara berkaitan dengan keduniaan atau perkara dalam perkara berkaitan dengan keduniaan ataupun dalam perkara berkaitan dengan akhirat. Ya. Kaedah pertama itu bila kita kata nak buat apa juga kebaikan, kita kena ucap insya-Allah. Ya. Apabila kita beri apa juga kenikmatan, kita kena baca masya-Allah, tabarakallah. Dan apabila kita diuji oleh Allah dengan apa juga ujian, kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita tahu perkara asas ini secara umumnya dah dapat panduan dan bimbingan daripada Allah, sama ada perkara berkaitan dengan keduniaan atau perkara berkaitan dengan akhirat, kita kena ada ilmu. Secara khususnya bila kita kata nak buat apa juga kebaikan, sama ada dalam bentuk keduniaan ataupun dalam bentuk Islam dan akhirat, kita kena baca insya-Allah. Diberi apa juga kenikmatan, sama ada dalam bentuk keduniaan ataupun dalam bentuk akhirat, kita kena baca masya-Allah, tabarakallah. Dan apabila kita diuji dengan musibah, ya, apa juga musibah besar ke kecil, sama dalam bentuk keduniaan ataupun dalam bentuk akhirat, kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mudah-mudahan dengan kita tahu prinsip-prinsip asas ini, kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sentiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bincang bab yang kita nak bincang pada tengah hari ini, beberapa perkara asas yang perlu kita kena tahu, yang mana dengannya insya-Allah akidah kita terjaga, terpelihara, iman kita tidak cacat dan kita tidak jadi golongan yang sesat kefahamannya tentang Islam, ya. Perkara pertama itu dipetik daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang menyatakan Islam sebagai satu cara hidup lengkap. The way of life is a perfect, comprehensive and peace by Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipetik daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ya. Yang uniknya ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun daripada Al-Quran. Ijma' para mufassirin, ahli-ahli tafsir, ya, ijma' para hafiz Al-Quran. Ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun daripada Al-Quran. Ya, turunnya pada tahun ke-10 Hijrah pada 9 Zulhijjah pada waktu asar, iaitu di satu tempat dipanggil Lembah Urana di padang Arafah, berhampiran dengan bukit Jabal Rahmah. Ya, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun daripada Al-Quran, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Biasanya kalau saya bawa orang pergi buat umrah haji, saya akan tunjuk mana tempat exactly turunnya ayat ini. Ya, itu turunnya di Lembah Urana, berhampiran dengan Jabal Rahmah di padang Arafah. Itu pada tahun ke-10 Hijrah pada 9 Zulhijjah pada waktu asar. Ketika itu baginda Nabi sedang berwukuf kerana buat ibadah haji, dan itulah haji yang pertama baginda dan itulah haji yang terakhir baginda, dipanggil haji wada. Ya, ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ya, yang menceritakan kepada kita Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredai oleh Allah. Ya, bila kata macam tu, Islam mengajar kita perkara berkait dengan akidah, Islam mengajar kita perkara berkait dengan berideologi, Islam mengajar kita perkara berkait dengan perjuangan, Islam mengajar kita perkara berkait dengan ibadat-ibadat khusus, semayang, puasa, zakat, haji, umrah, ibadat korban, ya, semayang fardu, apa lagi, semayang 2 hari raya, sambut hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, buat ibadat korban dan banyak lagi. Dan Islam juga mengajar kita perkara berkait dengan ibadat-ibadat secara umum, antara bernegara cara Islam, berekonomi cara Islam, melibatkan urus habis negara, perundangan, jenayah, apa dia lagi, sosial, bermasyarakat, bernikah kahwin, berpolitik, bersiasat dan banyak. Semua perkara diajar oleh Islam, tak tertinggal walaupun satu perkara. Inilah dia Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredai oleh Allah. Dipetik daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, dan ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun daripada Al-Quran. Turun pada tahun ke-10 Hijrah pada 9 Zulhijjah pada waktu asar. Ketika itu baginda sedang berwukuf di padang Arafah. Jadi bila kata macam tu, jelas Islam mengajar semua perkara, tuan-tuan dan puan, ya. Termasuk kita tengok bab yang kita pandang mudah dan sebagainya. Contoh paling mudah lah, janggut ni sunnah Nabi kena simpan, tuan-tuan. Tapi kalau prosedur jabatan kena cukur, tu lain cerita lah. Misal ini kena trim, baru nampak handsome. Handsome tak saya, tuan-tuan? Handsome tak? Handsome, ya? Tadi baru trim aja misal, tuan-tuan, ya. Bergurau, jangan marah. Bulu ketiak kena cabut, bulu hidung kena cabut ke cukur, tuan-tuan? Jangan jamu hidung tu. Confirm tuan-tuan tak ada bulu hidung terjual. Bulu hidung kena cabut, sunnah Nabi. Ya? Bulu hari-hari cabut ke cukur, tuan-tuan? Cukur, cabut meloncatlah, sakit kan. Tengok. Semua diajar oleh Islam. Bab bersunat pun Islam ajar. Betul, tuan-tuan?
saya nak tanya tuan-tuan, siapa dalam sejarah bersunat ni mula-mula bersunat? Tuan-tuan tak boleh jawab, confirm tuan-tuan belum bersunat lagi. Ha? 3 orang, saya nak 3 orang. Seorang kata Nabi Ibrahim. Sebenarnya siapa yang mula-mula bersunat dalam sejarah bersunat tuan-tuan? Tak boleh jawab, confirm belum bersunat. Nabi Adam lagi. Seorang lagi. Siapa yang mula-mula bersunat tuan-tuan? Seorang lagi. Ha? Siapa? Nabi Daud. Ha. 2 salah, seorang betul. Ramai-ramai ni seorang bersunat, Nabi Ibrahim. Siapa kata Nabi Ibrahim tadi? Mana? Ha, dia seorang je bersunat ramai-ramai ni ya. Yang lain tak bersunat, dia diam aja. Ha, jangan marah. Ha. Tengok bab bersunat pun Islam ajar kan? Kalau bab melibatkan kepentingan umum, urusan ekonomi negara, perundangan, jenayah, politik, sosial, ya? Menikah kahwin, lebih-lebih lagi lah diajar oleh Islam kerana dia melibatkan kepentingan orang ramai, ya? Ataupun dia melibatkan kepentingan umum. Jadi kita kena tahu, faham dan berpegang dengan prinsip asas ini agar akidah kita tidak terpesong, iman kita tidak cacat, kita tidak jadi golongan yang sesat kefahamannya tentang Islam. Apa dia? Itu Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diradiya oleh Allah. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Prinsip kedua yang perlu kita kena tahu, faham dan berpegang dengannya dipetik daripada surah Al-Imran ayat 19 dan 85 yang menyatakan hanya cara Islam sahaja diterima oleh Allah. Ya, surah Al-Imran ayat 19 dan 85 yang menyatakan hanya cara Islam sahaja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Inna dina 'indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesungguhnya cara hidup yang diterima oleh Allah ialah cara hidup Islam sahaja. Dan apa juga cara yang bercanggah dengan cara Islam tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan andai kata ya kita ambil cara hidup selain daripada cara hidup Islam, kita akan jadi golongan yang rugi. Ya. Saya kena tanya dulu tuan-tuan, sampai pukul berapa kita ni? 1.50. 1.50 kita kena stop. Okey. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ya, hanya cara Islam saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa juga cara yang mencanggah dengan cara Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. And accepted in the sight of Allah Subhanahu wa taala. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 19 dan 85. Dan perkara ketiga yang perlu kita kena tahu, faham dan berpegang dengannya, itu kita perlu masuk Islam secara keseluruhan. Bukan hanya sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji saja kena ikut cara Islam tuan-tuan dan puan. Bukan hanya sekadar 6 rukun iman sahaja. Kita kena masuk Islam secara keseluruhan. Kita kena beramal dengan Islam secara keseluruhan. Itu surah Al-Baqarah ayat 208. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Al-Baqarah ayat 208. Ya, wahai orang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Hendaklah kamu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-Baqarah ayat 208. Dan jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan, ya, kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi jelas, hanya cara hidup Islam saja diterima oleh Allah. Islam merupakan satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diradiya oleh Allah. Dan kita perlu masuk Islam secara keseluruhan. Al-Baqarah ayat 208, Al-Imran 19 dan 85 dan Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghuraikan Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diradiya Allah, ya. Sebelum kita bincang bab yang kita nak bincang ni, itu penerangannya daripada satu hadis yang ringkas sahaja. Itu akhrajah sittah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Abi Daud, ya. Akhrajah sittah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu biduna sabun syu'batan fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wa la yushbat minal iman aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's narrated by Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, belief about Islam is that perfect, comprehensive and pleased by Allah Subhanahu wa taala, are divided to the 77 subdivision of branches. Perkara berkaitan iman dan Islam yang merupakan satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diradiya Allah, pecah pada 77 pembahagian. Ya, yang paling utama, believe in the oneness of Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah, buang perkara yang menyakiti dari tengah jalan, dan sifat malu merupakan salah satu daripada cabang-cabang keimanan.
Semuanya pecah kepada 77 secara umumnya. Ada rukun-rukun dan ada cabang-cabang. Rukun-rukun ada 11, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Itu adalah rukun-rukun. 66 lagi semuanya cabangan-cabangan. Ya. Salah satu termasuk bab yang kita nak bincang ni. Actually kita nak bincang yang mana tajuk saya diberi pada tengah hari ni berkaitan dengan fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Yang mana kita berada di zamannya sekarang ni. Actually untuk tuan-tuan faham dengan detail perkara berkaitan dengan fitnah akhir zaman ni, itu tuan kena faham satu tajuk utama, iaitu tajuknya urusan abih negara cara Islam ataupun urusan abih negara dengan cara yang betul. Merupakan salah satu cabang keimanan berkait dengan diri kita, hak-hak umum melibatkan orang ramai dan kerajaan. Ya, itu merupakan salah satu cabang-cabang yang kata 77 itu tadi. Actually secara khususnya 77 itu tadi dibagi kepada beberapa pembahagian, ya. 30 perkara berkait dengan akidah dan berideologi, dalam tu ada 6 rukun iman. 7 perkara berkait dengan anggota lidah, dalam tu ada 1 rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. 16 perkara berkait dengan hak kita secara persorangan, dalam tu ada 4 rukun Islam: semayang, 5 waktu, puasa, zakat dan haji bagi orang mampu. Kemudian 6 perkara berkait dengan diri kita dan hak individu yang lain. Dan yang terakhir 18 perkara berkait dengan diri kita, hak-hak umum, hak orang ramai dan melibatkan kerajaan. 18 perkara berkait dengan diri kita, hak orang ramai dan melibatkan para pemerintah kerajaan. 18 perkara. Dan salah satunya urusan abih negara dengan cara yang betul merupakan salah satu daripada cabang-cabang keimanan. Jadi kita tak boleh tolak urusan abih negara dengan cara yang betul. Maksud di sini cara Islam, ya. Kalau kita tolak, rosak iman kita, rosak akidah kita. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah tajuk urusan abih negara dengan cara yang betul inilah kita bincang salah satu tanggungjawab kerajaan melibatkan rakyat, iaitu jaga keamanan. Di bawah tajuk jaga keamanan lah kita bincang perkara berkaitan fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Actually 10 tanggungjawab kerajaan melibatkan rakyat: menjaga akidah umat Islam, menggerakkan kerja amal ma'ruf nahi munkar termasuk mendidik umat Islam, pungut cukai dan zakat. Cukai boleh dipungut tapi dengan kadar yang rendah, jangan kadar yang tinggi, dan dengan syarat tidak ada penyelewengan berlaku dalam pengurusan pembedahan negara. Kalau nak pungut cukai, berlaku penyelewengan cukai pula tinggi, haram, dosa besar. Ini tanggungjawab yang ketiga: pungut cukai dan zakat serta agih cukai dan zakat di tempat yang betul. Tanggungjawab yang keempat, kerajaan melibatkan rakyat menyediakan kemudahan-kemudahan asas, ya, untuk masyarakat Islam hidup dalam kehidupan dunia. Kemudahan masjid, surau, subsidi, jalan raya, sekolah agama dan sebagainya, ya, hospital dan sebagainya. Ini tanggungjawab kerajaan melibatkan rakyat. 4 tanggungjawab khusus. 6 tanggungjawab umum. Ya, 6 tanggungjawab umum ini, pertama, mendaulatkan undang-undang. Undang-undang perlu didaulatkan. Kalau kita tak daulatkan undang-undang, hancur negara. Ya, 6 tanggungjawab umum: mendaulatkan undang-undang, menjaga keamanan negara. Actually menjaga keamanan negara di bawah tajuk inilah kita bincang perkara berkaitan dengan fitnah, kekacauan, peperangan, huru-hara yang akan berlaku di akhir zaman. Ya, menjaga keamanan negara, menegakkan keadilan, itu sistem perundangan. Kita ada mahkamah dan sebagainya, ada badan-badan kuasa bertujuan untuk menegakkan keadilan. Ya. Kemudian menjaga ekonomi negara dengan baik ataupun mengurus tadbir ekonomi negara dengan baik. Ini termasuk melibatkan GFC, Petronas dan sebagainya. Dan ekonomi negara perlu dibangunkan dengan cara Islam, termasuk menghapuskan sistem riba, penipuan dan sebagainya. Kemudian tanggungjawab yang ke-9, iaitu membentuk kementerian dan badan-badan berkanun serta melantik para pegawai, ya, bagi membantu pemerintah menguruskan negara dengan baik. Itu tanggungjawab yang ke-9. Dan tanggungjawab yang ke-10, apa dia? Memperkukuhkan kementerian, badan-badan berkanun, JLC, memberi latihan berterusan kepada para pegawai. Ya, ini 10 tanggungjawab kerajaan melibatkan rakyat. 4 tanggungjawab umum, 4 tanggungjawab khusus, 6 tanggungjawab umum. 4 tanggungjawab khusus: jaga akidah umat Islam, ya, didik umat Islam, jalankan kerja amal ma'ruf nahi munkar, ya, pungut cukai dan zakat, agih cukai dengan zakat ke tempat yang sepatutnya, menyediakan kemudahan-kemudahan asas untuk umat Islam, amalkan Islam, ya. 6 tanggungjawab umum: mendaulatkan undang-undang, jaga keamanan negara. Di bawah tajuk ni kita nak bincang perkara berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Menegakkan keadilan, urus habis ekonomi negara dengan baik dan betul, membentuk kementerian, badan-badan berkanun serta melantik para pegawai. Dan yang ke-6, memperkukuhkan, atau yang ke-10 yang terakhir, itu memperkukuhkan kementerian, badan-badan berkanun dibentuk serta memberi latihan berterusan kepada para pegawai. Ini 10 tanggungjawab kerajaan melibatkan
rakyat. Dan tajuk ini dibincang di bawah tajuk urusan abdi negara dengan cara Islam, dengan cara yang betul. Tuan-tuan boleh rujuk kat sini, ada kitab dia, Fiqh Perundangan Islam. Kitab dia tebal, dia ada 6 jilid, harga 2,000 lebih. Bawah sana saya nampak ada kitab. Saya pun ada kitab tu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Fiqh Perundangan Islam, bab urusan abdi negara, cara yang betul, iaitu di bawah fasal kedua, bab yang kelima. Dan 6 tanggungjawab ni juga dalam istilah bahasa moden ini dipanggil tanggungjawab politik. Tuan-tuan boleh bermain politik, tapi kena 6 perkara ni asasnya. Jangan terpesong daripada 6 perkara asas ni. Daulat undang-undang, jaga keamanan negara, tegakkan keadilan, urus tabik ekonomi negara dengan baik, membentuk kementerian dan badan berkanun dengan cara yang betul, dan memberi latihan berterusan kepada badan berkanun dan para pegawai dilantik. Ini dipanggil 6 tanggungjawab politik dalam istilah bahasa moden. Ya. Jadi para hadirin, tajuk yang kita nak bincang lebih kurang 20 minit ataupun 25 minit ni mudah saja di bawah tajuk menjaga keamanan negara. Ya, di bawah tajuk menjaga keamanan negara ni, opposite bagi jaga keamanan negara itu kekacauan, huru-hara, peperangan. Sebagaimana ini adalah perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kitab rujukan kita pada tengah hari ini 4 buah kitab ya, selain pada Fiqh Perundangan Islam, mana tuan-tuan ada kat sana, itu kitab Umdatul Qari. Umdatul Qari syarah bagi kitab hadis Bukhari. Lepas tu hadis Sunan Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad. Jadi kita rujuk dalam melalui 4 kitab rujukan ini ya. Okey, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melibatkan fitnah ni, bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Fitan. Jadi apa itu arti fitnah? Fitnah ni mudah aja. Arti dia al-ihtibaru ila makruhin. Kita diuji oleh Allah dengan perkara yang tidak menyeronokkan kita, perkara yang menyusahkan kita, seperti qatli, peperangan, seperti huru-hara, seperti perpecahan, seperti penyakit yang datang secara meluas, bala bencana, earthquake, banjir besar, jerbu. Ini semua dipanggil fitnah. MS 309 sampai sekarang tak jumpa lagi. MS 17 kena tembak. Ini semua dipanggil fitnah dalam istilah bahasa Arab. Lepas tu dia ada susunan dia, yang mana mula-mula dulu berlaku seterusnya hinggalah ke hari kiamat. Ini semua dibincangkan dalam bab Kitabul Fitan. Ya, Kitabul Fitnah. Jadi fitnah ni adalah opposite bagi menjaga keamanan. Maksud di sini menjaga keamanan negara. Jadi rakyat kena tahu tentang perkara berkait dengan benda-benda macam ni, pemerintah pun kena tahu juga. Lebih-lebih lagi kalau orang politik, tuan-tuan ya. Actually orang nak main politik, dia kena datang berguru dengan saya. Tapi ada pengerah dia lah. Kambing panggang 2 ekor, pisang emas 1 tandan, ayam 3 ekor. Kalau tidak, tak payah main politik lah, dosa besar je. Kita akan terpesong. Bila terpesong, kita salah guna kuasa rasuah, kononnya atas nama politik. Kita mengadu domba, itu bukan politik. Kita createkan sentimen benci-membenci antara satu sama lain, itu bukan politik. Itu adalah jenayah. Tapi kerana ramai yang jahil, terpesong dan sesat. Pemimpin terpesong sesat, rakyat pun terpesong dan sesat. Sebab tu nak main politik boleh, tak ada masalah, tapi kena ikut cara Islam. Dan jangan lupa datang jumpa dengan saya, berguru dengan saya. Tapi ada pengerah dia. Berguru, jangan marah. Okey, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Arti fitnah apa dia? Mudah saja, itu kita diuji oleh Allah dengan perkara yang tak menyeronokkan. Peperangan, kekacauan, perpecahan, huru-hara, maksiat berlaku secara berleluasa, bala bencana, banjir besar, jerbu, earthquake, kapal terbang hak milik negara kena tembak. Ini semua dipanggil fitnah dalam istilah bahasa Arab. Lepas tu dia ada punca dia, tuan-tuan. Ya, dia ada dalil-dalil dia tentang perkara ni. Jadi awal-awal perkara ni Imam Bukhari bawa dalil nak bincang tentang perkara berkaitan dengan fitnah ni. Imam Bukhari bawa ayat surah Al-Anfal ayat 25. Ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Surah Al-Anfal ayat 25. Ya, hendaklah kamu takut terhadap fitnah, kekacauan, peperangan, huru-hara, bala bencana yang datang tidak akan kena pada individu tertentu sahaja. Bila dia datang, dia melibatkan orang ramai. Contoh, bila berlaku peperangan, dia tak melibatkan individu, dia boleh melibatkan satu negeri, satu negara. Betul tuan-tuan? Betul. Bahkan dia boleh melibatkan satu dunia. Ya. Bila datangnya penyakit secara merebak, secara meluas, dia tak melibatkan individu, dia melibatkan bahkan boleh kena masyarakat ramai. Bila datang earthquake, banjir, dia tak melibatkan matinya 2-3 orang aja, bahkan beratus ribu pun ada. Betul tuan-tuan? Yes. Jadi bila datangnya fitnah, kamu kena berhati-hati. Kerana fitnah bila datang, dia tak kena pada individu, dia akan kena dalam masyarakat ramai, dalam melibatkan orang ramai.
Ini adalah ayat-ayat yang pertama yang dibincangkan atas sebagai proof, evidence, yang mana Imam Bukhari bawa ayat ini nak bincang tentang perkara berkaitan dengan fitnah. Surah Al-Anfal ayat 25. Kemudian dia ada asbab nuzul ayat ini, tuan-tuan. Asbab nuzul ayat ini sebagaimana hadis akhraja Aswad an Jarir an Hasan an Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum qalu, yang mana beberapa komentar penafsir telah menafsirkan ayat ini. Antaranya kita tengok ya, dan komentar ni bukan orang biasa semua, tuan-tuan. Semuanya orang hebat-hebat. Khalifah pun ada dalam yang nak menafsirkan ayat ini. Yang mana kita tengok dua komentar yang terakhir. Siapa? Hasan radhiyallahu anhu. Hasan ni siapa? Kita sedia maklum, cucu Nabi SAW. Dan Hasan ni merupakan khalifah Islam yang kelima. Ya, selepas Hadrat Ali mati, dibunuh, maka naik pula Hasan jadi khalifah. Ya. Hasan jadi khalifah tak lama, lebih kurang dalam setahun lebih saja, lalu Hasan letak jawatan kerana Muawiyah demand kuasa khalifah. Hasan letak jawatan. Dalam sejarah pemerintahan Islam, Hasanlah orang yang pertama letak jawatan. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kalau dalam sejarah bersunat tadi Nabi Ibrahim orang mula-mula bersunat, dalam sejarah pemerintahan negara Islam, Sayyidina Hasanlah orang yang mula-mula letak jawatan. Ya. Punca Sayyidina Hasan letak jawatan kerana Hadrat Muawiyah demand nak kerajaan, nak kuasa khalifah. Maka di situ untuk mengelak supaya tak berlaku peperangan besar, Sayyidina Hasan letak jawatan bagi pada Muawiyah. Ya. Bahkan tentang Hasan letak jawatan Nabi dah cerita, ada dalam hadis bab fitnah juga. Kerana waktu Hasan kecil, Nabi gosok belakang dia, Nabi kata, cucu aku ni akan jadi pendamai di antara kumpulan umat Islam yang besar yang hampir berperang. Itu perkara ni betul-betul berlaku di zaman itu zaman Muawiyah. Bila Muawiyah jadi gubernur di Syam, Hadrat Ali dah mangkat dah, Hasan jadi khalifah, Muawiyah demand untuk minta jawatan, nak kuasa khalifah. Kalau tak bagi, perang. Maka Hasan satu budak yang cerdik, waktu dia dah besar, maka betul dengan apa yang Nabi sabdakan, dia letak jawatan, bagi jawatan pada Muawiyah. Maka tak berlaku peperangan. Wahai sebelum tu dah berlaku peperangan besar, Muawiyah dengan Sayyidina Ali, berpuluh ribu para sahabat, dipanggil peperangan Jamal. Ya. Jadi ini salah seorang komentar ayat ini. Hasan radhiyallahu ta'ala anhu merupakan cucu baginda Nabi SAW. Kemudian komentar yang terakhir itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni siapa, tuan-tuan? Iaitu isteri kepada Asma, suami kepada Asma. Asma ni ada beradik Aisyah. Aisyah ni anak Abu Bakar. Jadi Asma ni anak Sayyidina Abu Bakar. Maka Zubair merupakan menantu khalifah, tuan-tuan. Orang nak jadi menantu khalifah ni bukan orang biasa, betul tak? Yes. Orang nak jadi menantu agung, orang biasa ke? Nak jadi menantu PM, orang biasa ke? Bukan. Jadi komentar yang terakhir tentang ayat ini siapa? Zubair bin Awam. Dia merupakan menantu khalifah. Dan dia merupakan usahawan properti. Ya, Sayyidina Zubair bin Awam. Dan dia juga merupakan orang mana Nabi beri jaminan atas dunia lagi 10 orang akan masuk syurga. Antaranya Abu Bakar, Umar, Osman, Abdurrahman bin Auf, Arqam bin Abi Arqam, dan salah seorangnya Zubair bin Awam. Salah seorang 10 orang yang diberi jaminan atas dunia masuk syurga. Zubair bin Awam. Ini komentar terakhir. Dan yang uniknya, selain daripada dia merupakan menantu khalifah, anak dia khalifah yang ke-8. Conquer 3 suku dunia, tuan-tuan. Selepas Muawiyah jadi pemerintah, selepas Hasan Muawiyah, lepas Muawiyah Yazid ambil alih pemerintahan khalifah. Lepas Yazid Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam. Ya, dia merupakan menantu khalifah, anak dia khalifah yang ke-8 dalam sejarah pemerintahan negara Islam. Asma mak dia anak khalifah, anak Abu Bakar, anak kepada Asma khalifah yang ke-8. Punca boleh ambil alih kerajaan, tuan-tuan, kerana fitnah terlalu banyak berlaku di zaman pemerintahan Yazid. Ni kita bincang bab fitnah ni, tuan-tuan. Kerana fitnah terlalu banyak berlaku di zaman pemerintahan Yazid. Orang-orang muda dilantik jadi chief minister, penyelewengan berlaku, maksiat berleluasa. Akhir sekali waktu tu Abdullah bin Zubair sebagai chief minister, sebagai governor, kalau kita menteri besar lah, sebagai chief minister di Mekah. Dia jaga Mekah. Maka bila kata banyak berlaku penyelewengan dalam pengurusan negara yang ditadbir oleh Yazid, maka Abdullah bin Zubair bangkit memberontak. Dia kumpul tentera dia, berperang dengan Yazid. Bila berperang dengan Yazid, akhir sekali Abdullah bin Zubair lari berkubur dalam Masjidil Haram. Lari berkubur dalam Masjidil Haram, maka tentera Yazid pun kepung Masjidil Haram. Bila tentera Yazid kepung Masjidil Haram, maka berbola api pun dilontar masuk ke dalam Masjidil Haram. Lalu terkena Kaabah, Kaabah terbakar. Soalnya kata Kaabah dibom lah.
Cuma zaman dulu tak ada bom, dia ada senjata, dia bawa rumput besar, dia letak minyak, dia bidah dengan elastik masuk dalam Masjidil Haram. Kena Kaabah, terbakar Kaabah. Jadi bila kata terbakar Kaabah, zaman itulah yang mana tanduk kibas zaman Nabi Ibrahim AS. Waktu nak sembelih Nabi Ismail, Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Tanduk kibas zaman Nabi Ibrahim disimpan dalam Kaabah hingga zaman Abdullah bin Zubair. Bila Yazid serang Kaabah, maka waktu itu tanduk kibas yang diturunkan daripada syurga hilang. Di zaman berlakunya peperangan antara Khalifah Yazid dan Gubernur dia. Siapa? Abdullah bin Zubair. Bila kata Kaabah kena serang, lalu Yazid jatuh sakit. Sebab tu kita jangan tentang Islam, tuan. Tentang Islam tak lama Allah Ta'ala akan datangkan musibah ke atas kita. Bila kata Kaabah diserang, Masjidil Haram dikepung, ya, Kaabah sampai terbakar, maka Yazid jatuh sakit, demam 3 hari. Lepas demam 3 hari terus mati. Lepas mati, maka berakhirlah kepungan ke atas Masjidil Haram. Berakhirlah kepungan ke atas Abdullah bin Zubair dan tenteranya. Maka di situ orang ramai datang bai'ah Abdullah bin Zubair pula sebagai khalifah dan merupakan khalifah yang ke-8. Ya. Jadi para hadirin, ini komentar yang terakhir. Siapa? Zubair bin Awam, merupakan menantu Abu Bakar, anak dia khalifah yang ke-8. Jadi dia kata apa? Nazalat hazil ayah nahnu mutawafiru baina Rasulullah SAW wa ja'alna naqulu ma hiya fitnah. Maka turunnya ayat ini ketika kami masih hidup di zaman baginda Nabi SAW. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud dengan ayat ini? Tuhan cerita tentang fitnah ni. Maka akhir sekali maksud ayat ini, kata dia, lakiya ma lakiya yaumun jamal. Perkara yang berlaku pada hari peperangan Jamal. Pada hari peperangan Jamal, itu khalifah yang keempat, Sayyidina Ali, berperang dengan Muawiyah, gubernur dia di Syam. Berpuluh ribu para sahabat terbunuh zaman Sayyidina Ali. Asal nak boleh berlaku peperangan tersebut kerana berlaku kekacauan dalam pihak kerajaan. Itu apa dia? Khalifah yang keempat dibunuh. Sayyidina Osman dibunuh. Ya, berlaku kekacauan dalam pemerintah negara. Itu khalifah yang ketiga dibunuh. Sayyidina Osman dibunuh. Bila Sayyidina Osman dibunuh, Muawiyah datang daripada Syam ke Kufah. Waktu itu kerajaan pusat Islam di Kufah di Iraq. Nak tuntut siapa pembunuh Sayyidina Osman. Akhir sekali orang munafik, orang Syiah, mereka ambil kesempatan, baling batu sembunyi tangan. Akhir sekali orang Islam sendiri bertelagah, berperang. Berpuluh ribu orang Islam terbunuh. Ya. Jadi ini adalah awal-awal fitnah yang berlaku di zaman para sahabat. Khususnya ayat ini turun ke atas pihak kerajaan. Ringkas cerita, apabila pihak kerajaan gagal jalankan 10 tanggungjawab tadi, maka tunggulah fitnah akan datang. Sama dalam bentuk peperangan, sama ada dalam bentuk perpecahan, sama ada dalam bentuk bala bencana, banjir, earthquake, ya, dan sebagainya. Bila pihak kerajaan bersama dengan rakyat gagal jalankan 10 tanggungjawab tadi. Apa dia 10 tanggungjawab tadi, tuan-tuan? Jaga akidah umat Islam, didik umat Islam, jalankan kerja amal ma'ruf nahi munkar, pungut zakat, cukai, agihkan dengan cara yang betul, menyediakan kemudahan-kemudahan asas, kemudian mendaulatkan undang-undang, menjaga keamanan negara, menegakkan keadilan, urus sabit ekonomi negara dengan baik, membentuk kementerian dan badan berkanun dengan betul, ya, dan memperkukuhkan kementerian dan badan berkanun yang dibentuk dengan betul. Kalau gagalkan jalan 10 tanggungjawab tadi, maka tunggulah apa akan berlaku